Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan mengikuti pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam tahun 6 dalam bidang ibadah. Bersama saya, Ustazah Kenanga binti Kad. Tajuk kita hari ini ialah Ibadah Puasa pada bulan Ramadan. Murid-murid, gambar apakah yang sedang kamu lihat? Ya, ini adalah gambar sistem pencernaan manusia. Kita boleh lihat mulut, kerongkong, perut, usus kecil dan usus besar. Apa pula kaitan sistem pencernaan ini dengan puasa? Mari kita lihat. Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyatoksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Lihat ya murid-murid, betapa Allah itu maha berkuasa lagi maha bijaksana, menjadikan kita sebaik-baik kejadian. Murid-murid, tahukah kamu bilakah puasa itu disyariatkan? Ya, ibadah puasa telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Mari kita lihat pengertian puasa. Puasa ialah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari, beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Apa pula hukum puasa? Hukum puasa Ramadan adalah wajib kepada orang-orang Islam yang cukup syarat. Dalil nakli puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Murid-murid, mari kita lihat syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama ialah Islam. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang bukan Islam. Syarat yang kedua, berakal, maka tidak wajib berpuasa bagi orang gila ataupun tidak berakal. Syarat wajib yang ketiga ialah baligh. Dan seterusnya, syarat wajib yang keempat ialah mampu. Mampu di sini maksudnya mampu berpuasa tanpa keuzuran. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat pula rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Ingat ya murid-murid. Rukun yang pertama ialah niat. Niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Murid-murid tahu bagaimana hendak berniat puasa? Mari kita baca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Bermaksud, sahaja aku berpuasa pada esok hari
disebabkan menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Rukun yang kedua ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi, murid-murid kena ingat, dua perkara ini sangat penting dalam ibadah puasa. Untuk yang seterusnya, mari kita lihat pula syarat sah puasa dan juga amalan sunat berpuasa. Syarat sah puasa terbahagi kepada 4. Yang pertama, Islam. Maka, tidak sah puasa bagi orang-orang yang bukan Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini adalah berasal dari perkataan bahasa Arab yang bermaksud boleh membezakan yang baik dengan yang buruk. Oleh itu, kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh berpuasa dan sah puasanya. Syarat sah puasa yang ketiga ialah berakal. Ini bermakna tidak sah puasa bagi orang yang gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Syarat sah seterusnya ialah suci daripada haid, nifas dan wiladah. Murid-murid, haid, nifas dan wiladah ini hanya ada pada orang perempuan. Orang perempuan yang sedang haid, nifas atau wiladah tidak boleh berpuasa. Jika mereka berpuasa juga, maka puasa itu tidak sah. Walau bagaimanapun, mereka kena ganti puasa yang ditinggalkan di bulan selain bulan Ramadan. Baik murid-murid, seterusnya mari kita lihat pula amalan-amalan sunat dalam bulan puasa ataupun amalan-amalan yang sunat dilakukan ketika kita berpuasa. Yang pertama, bersahur. Yang kedua, mentakhirkan sahur. Kedua-dua amalan ini sangat dituntut murid-murid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kamu kerana dalam sahur itu ada berkah. Jadi jangan lupa jika murid-murid nak berpuasa, mulakanlah dengan bersahur. Seterusnya murid-murid, kita hendaklah menyegerakan berbuka. Apabila terbenam sahaja matahari atau diyakini masuk waktu berbuka, kita hendaklah segera berbuka puasa. Yang keempat, disunatkan berbuka puasa dengan rutab atau tamar. Apa dia rutab atau tamar ini? Ya, rutab ialah kurma basah, manakala tamar ialah kurma kering. Amalan sunat yang kelima ialah membaca doa sebelum berbuka. Bagaimanakah doa sebelum berbuka? Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa ya murid-murid, setiap kali berbuka, dahulukan dengan membaca doa. Seterusnya, ketika berpuasa, perbanyakkan juga membaca Al-Quran. Di samping, banyakkan bersedekah. Hal ini kerana puasa sebagai pengingat akan penderitaan orang-orang miskin. Kebajikan yang dilakukan dalam bulan Ramadan mendapat pahala berlipat ganda berbanding bulan-bulan lain. Oleh itu murid-murid, jangan lupa untuk memperbanyakkan baca Al-Quran dan bersedekah. Dan amalan yang seterusnya ialah solat tarawih. Solat tarawih adalah solat yang hanya ada dalam bulan Ramadan. Oleh itu, rebutlah peluang ini murid-murid
ya, untuk menambahkan pahala kita, melipat gandakan amalan kita di bulan Ramadan. Seterusnya, mari kita lihat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Batal sama ada sedikit ataupun banyak. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid, nifas dan wiladah. Yang keempat, melakukan jima' di siang hari walaupun tidak keluar air mani. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keenam, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Yang ketujuh, murtad. Murtad ini bermaksud keluar dari agama Islam. Dan yang seterusnya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka ini bererti lubang mulut, hidung, kubul atau dubur. Berhati-hati murid-murid, ya, apabila kita berpuasa, kita hendaklah sentiasa menjaga dari perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Baik. Seterusnya, mari kita lihat apa hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa kita bahagikan kepada dua, iaitu rohani dan jasmani. Kita lihat terlebih dahulu hikmah puasa pada rohani. Yang pertama, puasa dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Yang kedua, puasa dapat memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Yang ketiga, puasa dapat mencegah pelbagai penyakit, terutamanya yang berasal dari perut. Hikmah puasa dari segi rohani yang keempat ialah merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Kita lihat hikmah puasa dari segi jasmani. Sebagaimana yang kita tahu, ibadah puasa dapat mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Puasa juga dapat mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Dan seterusnya, puasa juga dapat merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Murid-murid, amalan berpuasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh itu, marilah kita tunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan seikhlas yang kita mampu. Untuk akhirnya, mari kita renungkan hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Murid-murid, di bulan Ramadan, rebutlah peluang ini, kumpullah sebanyak mana pahala yang kita mampu, yang berlipat ganda dengan membanyakkan amalan-amalan, termasuklah membaca Al-Quran. Sekian untuk kali ini. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran ibadah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.